Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-168 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share, tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hai, waalaikumsalam Rosyazwani. Hai, waalaikumsalam Bihasna. Alhamdulillah. Hai Kak Mulyawati. Alhamdulillah. Okey, hari ni tajuk kita adalah menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Adakah anda jelas hukum dan juga kewajipan kita dalam menuntut ilmu? Kalau anda jelas, anda kena dengar sampai habis, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Nadra. Hai, waalaikumsalam Kak Aizura. Waalaikumsalam Bidadari Nur Syahidah Hamidi. Okey, alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah. Hai, waalaikumsalam Ibu Hanum. Hai Umi Afan, Kalisha Umaira. Hai Kak Syawira. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dengan Soleha pada majlis ilmu taman-taman syurga kita di dunia ini pada hari ini. Khamis Barakah, insya-Allah. So, adakah anda faham apakah itu maksud fardu ain? Okey, fardu ain, ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib. Hukumnya wajib tau. Yang wajib kita untuk mempelajari dan juga untuk kita mendalami dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita, yang berkisar tentang akidah, yang berkisar tentang akhlak, yang berkisar tentang syariah Islam. Itu adalah kewajipan yang patut kita pelajari setiap hari. Sebagai contoh, apakah contoh-contoh ilmu fardu ain? Contoh-contoh ilmu fardu ain ni adalah berkisar tentang solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, hubungan kita sesama manusia, adab kita, tasawuf kita, bagaimana kita akhlak dan tauhid di dalam diri kita. Sebab tu, kalau anda perasan, anak-anak sejak dari mereka tadika, prasekolah, mereka telah diterapkan pendidikan di sekolah, iaitu belajar ibadah, belajar tentang akhlak, belajar tentang tauhid. Semua tu adalah satu kewajipan yang perlu kita pelajari. Di mana kalau kita tak belajar, kita berdosa. Kita belajar fiqh kan? Belajar fiqh, belajar sirah Nabi. So, semua yang anak-anak kita belajar dan yang kita sendiri pun pernah belajar, itu adalah orang kata salah satu ilmu yang bermanfaat dan yang patut kita teladani, yang patut kita belajar dalam hari-harian kita. Dan sumber daripada ilmu fardu ain ni, hendaklah kita berpegang hanyalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga qiyas dan juga ijma' para ulama'. Sebab tu kita, kalau ada masalah dalam isu-isu yang berkaitan dengan hukum, sudah pasti
mufti-mufti dan juga badan-badan yang berkaitan, yang bertauliah akan bermusyawarah, akan berbincang untuk menentukan hukum, sesuatu hukum yang baru, di mana hukum yang tak ada pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, tiba-tiba ada pada zaman sekarang ni. Sebagai contoh, macam mana hukum solat Jumaat bagi keadaan negeri-negeri serta negara yang terlibat dengan wabak penyakit. So maka telah keluar satu hukum baru, di mana untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, maka badan-badan berwajib, mufti-mufti semua berbincang. So tak wajib untuk lelaki yang sepatutnya hukumnya wajib untuk mendirikan solat Jumaat disebabkan wabak. Itulah antara perubahan-perubahan hukum di mana kita sendiri kena cakna apa kata mufti, apa kata syariah Islam. InsyaAllah sesiapa yang beramal dengan ilmu fardu ain, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Sebab tu dalam kehidupan kita, kita tak boleh langsung berpaling daripada Al-Quran. Kalau hidup kita berpaling daripada Al-Quran, memang hidup kita akan sesat. Sebab Al-Quran ni lengkap. Al-Quran lengkap. Semua ada, dakwah, perjuangan Rasulullah, perjalanan macam mana peperangan dan sebagainya, semuanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis-hadis Nabi dan segala sejarah-sejarah Islam, inilah antara ilmu yang patut kita pelajari setiap hari. Jangan anda anggap kalau sehari-harian kita ni tak perlulah kita belajar, kita cakap kita bukannya nak mati lagi lah, kita asyik kejar keduniaan. Sebenarnya kalau kita fikirkan apa yang kita belajar dekat sekolah tu, dari segi timbangan, dari segi sains, ilmu hisab dan sebagainya, yes, itu pun perlu kita pelajari, kerana ada di dalam Al-Quran juga. Bagaimana kejadian siang dan malam, bagaimana kejadian graviti bumi dan sebagainya. Dan inilah yang kita perlu ketahui. Kena ada ilmu-ilmu fardu ain di dalam dada kita, supaya kita dapat kembali ke tempat tinggal asal kita dengan selamat. Al-Quran tu lengkap. Al-Quran adalah penawar kepada segala masalah kehidupan. Kalau kita ada masalah, rujuk Al-Quran. Kalau kita ada masalah, Al-Quran ada jawapannya. Sebab kalau hati kita bermasalah ke, kehidupan kita celaru ke, kita rujuk pada Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah, Allah sendiri telah berfirman, wahai manusia, kalau kamu ada masalah kehidupan, fasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Dan Allah sendiri suruh kita, kalau kita ada masalah, solat, sabar. Itulah kita, kalau kita nak kehidupan kita ni, jangan kita terlampau kejar keduniaan sehingga akhirat kita zero. Biarlah kita kejar akhirat yang pertama sekali, supaya kehidupan kita seimbang dunia akhirat. Sebabnya barang siapa yang kejar akhirat, dia takkan kerugian. Di dunia dia Allah pelihara, di akhirat lagi apatah Allah sangat-sangat pelihara kita, dan Allah akan lindungi kita insya-Allah. So, menuntut ilmu fardu ain, ada yang tanya, macam kita buat FTR ni apa hukumnya? Dalam Al-Quran sendiri ada satu ayat yang telah berbunyi di mana maksudnya seperti begini, di mana kewajipan dakwah ni adalah kewajipan semua manusia. Sebab tu nanti dekat hari akhirat Allah akan persoalkan apa yang kau buat dekat dunia, apa yang telah engkau manfaatkan dekat dunia. Kewajipan kita sebagai berdakwah ni, adakah telah kita lunaskan? Kita tanggungjawab kita bagaimana? Adakah kita telah buat kerja-kerja dakwah? Dakwah adalah sebarkan kebaikan. Dakwah adalah ajak orang ramai untuk berbuat kebaikan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita tengok orang buat maksiat depan mata kita, apa peranan kita? Apa peranan kita sebagai da'i? Adakah kita nak biarkan bermaharaja lela? Bagaimana adab kita menegur dia? So, semua tu sangat-sangat telah diajarkan oleh Islam.
Sebab tu kalau kita tak ada ilmu fardu ain dalam kehidupan kita, kita sendiri pun tak tahu nak rujuk siapa. Kita sendiri pun tak tahu macam mana hukum orang yang mencuri tu, apa hukumannya. Bagaimana orang yang berzina tu, apa hukumnya. Di dalam ayat Al-Quran telah jelas teramat sangat Allah telah menitik beratkan hukuman mencuri adalah potong tangan. Hukuman berzina adalah rejam sampai mati. So kena sebatan kalau berzina dengan isteri orang, berzina dengan bukan isteri orang, semua tu adalah ada hukumannya yang tersendiri. Sebab tu Islam sendiri menitik beratkan kita supaya tabayun, ada saksi, berapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. So semua ni adalah ilmu-ilmu fardu ain yang perlu kita ketahui supaya Islam dapat berkembang dengan selamat. Umat akhir zaman kita ni penuh dengan tipu daya, penuh dengan fitnah. So bagaimana dakwah nak membantu kehidupan dekat orang luar sana tu untuk turn back to Allah? Caranya adalah dengan kita never give up. Jangan putus asa untuk sebarkan kebaikan. Sebabnya walaupun kita sebarkan walau hanya satu potong ayat, boleh jadi hidayah milik Allah. Allah akan buka pintu-pintu hidayah dan juga taufiknya kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki untuk mereka berubah, untuk mereka berhijrah, yang mana sebelum ni tak mendalami Islam, yang sebelum ni bukan agama Islam. Tiba-tiba bila Allah jentik hati dia, Allah berikan dia hidayah, maka dia seronok untuk mendalami Islam, seronok untuk beramal dengan cara hidup Islam, tahu hukum hakam, nak solat, nak puasa, nak berkeluarga, nak bernikah dengan cara Islam yang sebenar. Inilah dia ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah wajib ke atas kita. Kalau kita tak buat, hukumnya adalah berdosa. Dan Allah sendiri telah berfirman, kalau kita nak masuk syurga, nak mendapat keredaan Allah, kita sendiri kena mendapat keredaan daripada keramat hidup kita, ibu bapa kita. Seorang isteri menjadi isteri yang solehah bagaimana? Sudah tentu ada ilmu-ilmu dan juga adab-adab serta akhlak yang telah Islam tekankan. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Haizah. Waalaikumsalam Kak Mariam. Okey, Alhamdulillah. Okey, so amanah kepada ibu bapa untuk menerapkan ilmu-ilmu fardu ain ni dalam kehidupan anak kita. Okey, kita lihatlah pada situasi kita sekarang. Anak-anak kita yang berada dekat rumah sekarang buat kerja PDPR. And then dalam masa yang sama, dalam kita sibuk mengejar suruh anak-anak siapkan ilmu PDPR ni, kerja PDPR, tiba-tiba anak kita tak solat, anak kita tak mengaji. So bagaimana anak tersebut nak membesar menjadi anak yang berakhlak mulia? Sebab tu suami soleha sendiri sangat tekankan. Dia kata buat kerja juga, homework siap, tetapi solat jangan tinggal. Kalau solat tinggal, you terlampau sibuk kerjakan PDPR, itu tidak bagus. Itu bukan cara yang betul. Lebih baik you jaga solat, tetapi kerja PDPR tu you settlekan kemudian. Jangan kita terlampau sibukkan keduniaan lah. Sebagai contoh macam ibu bapa lah. Ibu bapa keluar bekerja dekat rumah, tetapi kalau dalam masa yang bekerja tu tak jaga solat, solat lewat waktu, sengaja tinggalkan solat, so berkat ke hidup kita. Sebab tu panduan hidup manusia ni perlu ada dan berasas dengan ilmu fardu ain. Kalau kita tak berpegang dengan akidah Islam, tauhid Islam, tauhid Allah yang satu, iaitu kita beriman kepada Allah yang Maha Agung, kita akan mudah terpesong, hidup kita tak akan bahagia, apatah lagi kita nak cium bau syurga. Sebab syurga Allah itu adalah sangat mahal. Nak masuk syurga, kena banyakkan ilmu di dada. Sebab tu sampai waktu saat sekarang ni, Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita nyawa, jangan kita sia-siakan. Sebagai contohlah, kita tengok majlis ilmu hari ni, kita dengar live daripada sahabat-sahabat kita yang bercakap tentang ilmu. Mungkin ada yang tak jelas, ada yang kata tak perlulah nak baca Al-Quran, tak perlulah nak jaga solat. Tetapi disitulah titik perubahan dan juga kebahagiaan yang akan kalian dapat bila kalian mula menitik beratkan benda-benda wajib sebegini. Sebab zaman sekarang, yes, sangat menyedihkan.
Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita pun dah mula dah terbuka sana, terbuka sini, dah mula free hair, dah mula dah singkat tudungnya. Bagaimana peranan kita? So jangan putus asa, setiap hari sebarkan dakwah, setiap hari berkongsi kisah-kisah inspirasi, setiap hari sentiasa memuat naikkan segala ayat-ayat yang boleh menjentik hati dia. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk sedekahkan Al-Fatihah buat dirinya. Semoga dia sempat bertaubat, semoga dia sempat menerima hijrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberikan dia hidayah saat yang terakhir. Bantu kawan-kawan kita. Kalau kita tengok kawan kita terpesong, tarik tangan dia, jangan biarkan dia lalai. Itulah peranan kita. Kita dakwah ni bukan semata-mata untuk dakwah diri kita je, tetapi kita lebih bertanggungjawab dakwah kepada orang sekeliling kita. Apa gunanya kita dakwah tetapi dalam keluarga kita sendiri kita tak mampu nak dakwah, dalam orang terdekat kita, jiran kita, saudara mara kita, makcik pakcik kita tak mampu nak dakwah. Sebab tu kadang-kadang kita buat dakwah tetapi diuji dengan keluarga sendiri. Sebab Allah tu maha adil. Allah nak tengok sejauh mana kita apply ilmu yang kita kata kita berdakwah tu. Sejauh mana kita sanggup untuk capai dan juga sama-sama memperjuangkan ujian demi ujian yang telah Allah titipkan kepada kita. Bagaimana kuatnya hati kita, kita kata kita cinta Rasulullah. Bagaimana kuatnya hati kita bila kita kata aku nak dakwah sungguh-sungguh, tetapi anak-anak kita diuji dengan tiba-tiba mak ayah ustaz, ustazah, tetapi anak perangai. Banyak dah kejadian macam tu. Dan ia adalah orang kata pengajaran. Kita don't judge orang lain. Doakan yang baik-baik untuk dia supaya Allah terima taubat dia. Allah sentiasa berikan dia hidayah. Sebab doa adalah senjata orang mukmin. Bila kita tengok orang teruk, jangan kita kecam dia, jangan kita buruk-burukkan dia, tetapi berikan doa, sampaikan doa, ya Allah berikanlah dia hidayah. Ya Allah bantulah untuk dirinya untuk berubah, turn back to Allah. Dalam masa yang sama peranan kita, ajak dia, hadiahkan dia buku, hadiahkan dia Al-Quran, hadiahkan dia tudung, hadiahkan dia telekong supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati manusia ni Allah yang pegang. Takkan bergerak walau satu zarah tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tugas kita, peranan kita pada hari ini sangat besar. Jangan bertangguh dan jangan beri alasan. Kita nak buat kebaikan, just terus je buat. Sebab bila kita dok tangguh, dok bagi alasan, bagaimana dakwah tu nak berkembang dengan pesat? Kita dok bagi alasan, tak ada masa lah, malas lah. So bagaimana kita kata kita nak bantu agama Allah? Kalau kita nak bantu agama Allah, kita akan sanggup berkorban masa, berkorban tenaga untuk lihat orang lain bahagia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau orang tanya, solat tidur berapa jam? Solat tak penat ke train team hari-hari, kelas hari-hari? Serius solat cakap, solat tak penat dan solat tak pernah merengut. Sebab inilah passion dakwah solehah. Solat nak bantu orang ramai untuk turn back to Allah. Di mana kalau kita tak buat benda ni, kita rasa macam something missing dalam kehidupan kita. Dan bila kita tengok orang berubah asbab didikan kita, dakwah kita ni, bahagia dia, Masya Allah. Anda semua pun sama kan? Bila dapat bantu sahabat-sahabat kita kembali kepada Allah, Masya Allah, Tabarakallah, rasa bahagia sangat. Rasa semangat nak buat dakwah tu sungguh-sungguh. Lagi-lagi orang yang kita sayang tiba-tiba berubah, suami berubah menjadi orang yang lebih jaga solat, menjadi seorang ketua keluarga dan pemimpin yang sangat-sangat berdedikasi. Inilah yang kita nak. Sebab kadang-kadang kita diuji dengan orang yang kita sayang, kita diuji dengan orang yang paling dekat dengan kita. Allah Maha Adil. Allah nak tengok setakat mana ilmu yang kita dok pumpang-pumpang setiap hari tu dan kita apply dalam kehidupan kita. Soalnya sendiri lihat sendiri dalam tim Solehah pun ramai yang ada masalah. Dalam masa yang sama konsisten istiqamah buat dakwah. Bagaimana Allah uji hati kita, Allah uji dakwah kita. Adakah kita give up ataupun adakah kita tetap kuat meneruskan sampai akhir hayat kita? Hanya orang yang betul-betul meneruskan sampai habis, sampai hujung nyawa, itulah kemenangan.
milik dia dan syurga adalah miliknya insya-Allah. So berjihad dan berjuanglah hingga nafas yang terakhir. Jihad ilmu, jihad ekonomi, dan bantu ramai orang untuk turn back to Allah insya-Allah. Muhasabah untuk diri solehah juga. Dan ingatan ni khusus untuk diri solehah dan anda semua yang tersayang, yang Allah sayang, yang Allah titipkan dan Allah takdirkan anda di sini untuk buat kerja-kerja dakwah. Jadilah manusia yang bermanfaat dan jadilah manusia yang boleh membahagiakan orang lain, yang boleh berbakti kepada orang lain selagi hayat yang kita ada ni, insya-Allah beroleh husnul khatimah insya-Allah. Okey, Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat. Solehah minta maaf segala kekurangan Solehah. Mana-mana yang nak join dakwah bersama dengan FTR dan nak join bersama dengan tim Solehah, insya-Allah jom sama-sama kita berdakwah lillahi ta'ala. Kita bantu ramai-ramai orang untuk turn back to Allah. Kerana apa yang Solehah buat lakukan hari ni, inilah passion dakwah yang Solehah sangat jatuh cinta. Dah 6 tahun dah, di mana kita tak pandangkan duit, tetapi kita pandangkan pahala yang bakal Allah berikan kita di hari akhirat. Dan Allah telah menjamin ada 3 perkara yang akan mengalir berterusan tak putus-putus walaupun kita telah meninggal dunia, iaitu yang pertama doa daripada anak soleh solehah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang kita sebar luaskan, dan yang ketiga adalah amal jariah kita, sedekah amal jariah, tabung kita, bagaimana amal jariah kita bantu orang lain. Inilah yang akan kekal abadi sampai kita masuk ke alam barzah, alam kubur pun akan tetap mengalir. Betapa untungnya kan? So rasailah nikmat demi nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang sentiasa nak bantu orang bersama perjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.